Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian beberapa masail yang memberi zahir tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Di antara perkara yang wajib kita belajar, di antaranya mengenai ilmu tauhid. Ada 3 ilmu yang didatangkan dalam kitab ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu sir, yakni ilmu tasawuf, ataupun maka di antara ilmu yang kita belajar ilmu tauhid, yakni mengenai ketuhanan, mengenai Allah Ta'ala. Sebab kita sembah Allah Ta'ala, kita kena kenal Allah. Jadi macam mana cara kenal Allah? Di antaranya kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab tauhid, dia membahaskan yang pertama ketuhanan, tentang Tuhan, tentang Allah. Biar kita kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah, semakin kita kenal, semakin rapat dengan Allah. Semakin kenal, makin takut, makin rapat. Dok macam kita kenal tu. Kenal tu kau takut, kau jauh. Kita kenal binatang buah, kita kenal singa, tahu dah sifat. Kau nampak, kau tembak lari. Tapi kita kenal Allah Ta'ala, makin dekat. Semakin kenal, semakin takwa, semakin dekat dengan Allah. Makin melakukan ibadat kepada Allah. Dalam bab akidah, yang pertama ketuhanan, kena tahu tentang Allah Ta'ala. Sifat 20 kena belajar. Sifat lawan daripada sifat 20. Ada 20 sifat, yakni sifat mustahil. Sifat harus Allah Ta'ala kena tahu, yakni mengadakan dan meniadakan makhluk. Harus bagi Allah nak wujudkan makhluk, nak mentiadakan makhluk. Harus bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala kata ada. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maka ini harus, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Ada 41, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 41. Kemudian kena tahu sifat yang wajib bagi Rasul, mengenai kerasulan, Rasul-Rasul. Sifat wajib bagi Rasul, ada 4 sifat. Ini kebanyakan ulama kata 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik maknanya benar. Nabi ni benar belaka. Tak ada Nabi cakap menawak. Orang tua seorang mari, Nabi minta doa nak masuk syurga. Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Menangis orang tua tadi. Nabi tanya dia, kenapa makcik menangis? Sebab orang tua tak ada dalam syurga. Nabi kata memang orang tua nanti dia masuk syurga jadi muda. Tak ada seorang pun orang tua dalam syurga. Baru dia faham. Nabi cakap menawak dah. Nabi cakap benar. Benar Nabi ni dalam bergurau pun benar. Ini benar Nabi. Kalau dalam bergurau pun benar, habis sudut lain pun benar belaka. Kadang-kadang orang ni hak lain benar dah. Dalam bab gurau tak benar tak bagus. Tapi tak apa lah, dia kata gurau je. Gurau. Ni sifat benar. Sidik benar. Amanah, yakni kita kata pun amanah juga. Ataupun boleh dipercayai. Sehingga kan orang ni jadikan Nabi ni tepat sipang. Ada apa-apa suruh sipang. Memang amanah Nabi. Nabi seorang yang amanah. Dalam simpan barang amanah. Dalam menyampaikan berita amanah. Dalam menyampaikan risalah amanah. Dalam menyampaikan tugas amanah. Semua amanah Nabi. Dan yang ketiga tabligh, yakni menyampaikan. Tugas Nabi menyampaikan. Ada orang beranak tambah terima Nabi. Pergi kat Madinah, orang Madinah saja terima.
Kebanyakan orang Madinah terima, ada juga tak terima. Balik kena atas muka. Darah Nabi. Darah Nabi ni sampai ke betul. Orang ni tak buat apa darah. Cubaan nak membunuh Nabi. Beberapa kali cubaan nak membunuh Nabi. Allah Ta'ala pelihara Nabi. Cubaan nak membunuh Nabi. Dan ada cubaan yang apa ni? Nak cuba mengaitkan Nabi. Maya ambil benda-benda kotor lepak atas kepala Nabi. Nabi nak pergi masjid, letak duri-duri tengah jalan biar kena kaki Nabi. Ini berlaku pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah siapa satu pekat Nabi kena sihir. Orang kata Nabi kena sihir juga. Kalau Nabi kena sihir, orang pakat pekat Nabi, orang pekat kita biasa. Jadi nak beritahu siapa Nabi kena sihir. Nabi pun kena sihir juga. Lebih teruk lagi, Nabi kena racun. Orang nak racun Nabi. Adakah Nabi kata malah nak khabar kau orang dah. Dah cakap dah. Dah lagi sihat lagi tu khabar kau orang. Lagi sihat lagi tu dakwah kau orang. Pesen dia dah. Ni dak dia nak lari dah. Jadi kalau kita tengok sejarah Nabi, Allah teruk Nabi. Itu pun boleh fikir. Puasa kita teruk dah. Tengok Nabi teruk lagi. Di antaranya Nabi tabligh menyampaikan. Ini sifat Nabi menyampaikan sampai Nabi ni ikhlas kerana Allah. Orang mari jumpa Abi Talib, pak saudara Nabi. Hari 2, 3, 4 orang pembesar Mekah. Bila sebut pembesar ni orang ada pitih lah, pemimpin lah. Mari jumpa. Dia kata, "Hei Abi Talib, beritahu ke anak saudaramu, dia nak mendapa? Kalau dia nak mewah, kita beri. Ibarat agak atas muka dunia sekarang ni, kalau dia nak mahligai, kita beri mahligai. Nak istana atas bukit, tak apa, kita buat istana atas bukit. Nak kereta berapa buah? 10 buah, kita beri kereta 10 buah. Ke nak jadi nak pangkat, kita beri pangkat. Nak jadi JKK, kita beri JKK. Kalau nak jadilah. Nak jadi ketua kampung, kita beri ketua kampung. Tak apa, kita beri pangkat hak dia nak, kita beri. Tapi saja syarat dia. Syarat dia kenapa? Tinggalkan dakwah. Habis dia tahu. Nak orang puang, cari orang puang. Habis dia tahu. Ini sejarah berlaku. Nabi kata, hak tu kecek belaka tu. Kalau Allah Ta'ala beri matahari belah kanan, bulan belah kiri. Matahari belah kanan, milik Nabi. Maknanya, kalau Nabi kata tak payah keluar matahari, lapar orang, tanaman tak tumbuh. Maknanya, besar lagi. Matahari bulan milik Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri pada Nabi. Supaya nak tinggalkan dakwah ni, Nabi kata aku tidak akan tinggalkan dakwah sekali-kali. Kalau mu boleh beri matahari, boleh beri bulan, suruh tinggal dakwah, aku tak akan tinggalkan dakwah. Sehinggalah aku mati atas jalan ni. Ni sifat Nabi tabligh menyampaikan. Dan satu lagi dia panggil fatanah, cerdik Nabi. Nabi orang yang cerdik. Contoh cerdik Nabi ni banyak sangat, tapi saya beri contoh saja. Berlaku perjanjian Hudaibiyah. Buat perjanjian. Mana dalam perjanjian Hudaibiyah ni tak boleh berperang 10 tahun. Jangan perang. Lepas tu ada satu nampak berat sebelah, tapi tak berat sebelah sebenarnya. Kata orang Mekah, kalaulah orang Mekah dia pergi ke Madinah, dia masuk Islam, maka kita nak ambil balik orang Islam tu. Orang Mekah tu balik mula kampung kita. Balik mula kampung kita. Tetapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, dia masuk Islam, tak boleh hantar balik. Tak boleh hantar balik. Biar dia duduk di Mekah. Nabi setuju.
Tengok rasa macam berat sebelah. Tetapi selang beberapa lama baru nampak kebijaksanaan Nabi. Nabi beritahu, orang Islam kalau pergi Mekah jadi kafir, kita nak buat apa? Tu tambah dah. Kau bunuh kita pula. Tetapi orang kafir, dia pergi Madinah, dia masuk Islam, kita atur balik Mekah, dia sebar dakwah sana. Okey, kalau umat Islam kau ramai, kau berkembang. Barulah dia tahu, oh cerdik Nabi, patut Nabi terima. Ni Nabi cerdik. Ini sifat Nabi. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Mustahil bagi Nabi ada 4 juga. Harus bagi Nabi ada 1. Yakni bersifat dengan segala sifat kemanusiaan. Yang dimaksudkan sifat kemanusiaan ni bukan sama Nabi sama orang lain tak. Dari segi makan, kita makan tak? Nabi makan. Dari segi tidur, kita tidur tak? Nabi tidur. Dari segi apa ni? Rumah tangga, Nabi berumah tangga. Walaupun rumah Nabi tak ada tangga. Rumah Nabi atas tanah. Tapi nak beritahu, Nabi ada anak, Nabi ada isteri. Kita gitu juga. Maka gitulah yang dikatakan harus bagi Nabi. Nabi pergi ke pasar, wayamshina fil aswaq. Nabi pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar, pergi pasar. Nabi pergi ke pasar. Macam kita juga pergi pasar. Itu dari segi sifat manusia. Tetapi tak sama dari segi wahyu. Nabi beri, Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi. Nabi dibelah dada daripada kecil, belah dada. Belah dada, buang nyakit-nyakit kotor, asak deki semua buang belaka. Tapi kita tidak di extract, tidak di operate, tidak dibelah. Itu perbezaan dia. Maka sifat harus bagi Nabi ada 1. Wajib ada 4. Wajib ada 4. Mustahil ada 4, jadi 8. Harus ada 1, 9. Ketuhanan ada tadi ada berapa? 41. 41 jadi 9 berapa? 50 akidah ni kena tahu. Kena tahu. Sekarang ni hak depan saya ni fikir lah. Tahu tak sifat wajib 20? Tahu. Mustahil tahu tak? Tahu. Harus tahu tak? Tahu. 41. Lepas tu hak Rasul pula 4, 1, 9. Kena tahu. Cukup 50. Itu mengenai kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru sah bagi yang la ilaha illallah. Tak sempurna lagi. Baru sah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tanya orang, awak tahu tak sifat yang wajib bagi Nabi ada berapa? Dia kata 13. 13. Maknanya tak sah lagi la ilaha illallah. Yang kita sebut la ilaha illallah, tu ke baru sah. Baru tahu 50. Tapi tak sempurna lagi. Kena tahu lagi perkara-perkara lain. Jadi dalam bab tauhid kena tahu pula perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni kita dengar je, tak boleh tengok. Yang ni perkara-perkara ghaib. Disebut dalam Al-Quran allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Kenapa perkara ghaib? Perkara tak nampak. Kita perkara ghaib atu. Atu percaya dengan atu perkara ghaib. Beriman dengan perkara ghaib ini, kita beriman adanya di antaranya adanya azab kubur, adanya syurga, adanya neraka, adanya alam barzah, adanya jin, adanya malaikat. Ini ghaib belaka. Perkara-perkara ghaib, maka kita kena beriman dengannya. Ini tentang tauhid. Tentang ketauhidan. Kita kena belajar tentang tauhid. Kemudian beberapa masalah yang memberi zahir tanda ahli sunnah. Kena tahu tanda zahir ahli sunnah. Baik, orang tanya kita, kamu ni pegangan apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa pegangan ahli sunnah wal jamaah? Ini nak beritahu. Di antara pegangan ahli sunnah wal jamaah, dia ada 3. Ahli sunnah wal jamaah ni, dari segi pegangan dia bersandukan kepada Al-Quran. Daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kemudian ijma' ulama.
Kemudian kias. Dan berbagai lagi, ada beberapa lagi. Ada istihad, ada masalihul mursala, ada ihtisab, macam-macam lagi. Tapi pegang pada hak tu, di antaranya Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma' qiyas. Hak lain dia kata dan lain-lain. Tu. Kemudian dari segi tauhid, ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Imam Abu Mansur Maturidi. Kena ingat tu. Imam tauhid kita, imam fiqh tahu, imam Syafi'i, dan imam tauhid. Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Musa Asy'ari. Tu ingat. Tu imam kita dari segi tauhid. Kalau kita ni dari segi tauhid tak tahu imam kita, tak sah lagi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dari segi fiqh, berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab. Kenapa 4 mazhab? Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. 4. Jangan pegang 4-4, pegang salah satu daripadanya, kecuali kita alim 4-4. Itu lain lah. Nak cara ni orang 4 tapang orang kata. Setapang pun bocor semua. Maknanya. Hak Syafi'i pun tak lepas lagi Syafi'i. Jadi nak beritahu, berpegang dengan 4 mazhab, salah satu daripada 4 mazhab, tapi 4-4 ni imam ahli sunnah wal jamaah. Dari segi tasawuf dia berpegang dengan imam-imam tasawuf yang mutabar, di antaranya Al-Imam Ghazali yang karang kitab ni. Lain daripada Imam Al-Ghazali, Al-Imamu Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani. Ni di antara imam tasawuf. Dan beberapa lagi imam tasawuf. Jadi nak beritahu ni daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang dari segi fiqh tak ada 4 mazhab terkeluar, ikut kepala dia, baca hadis ikut faham dia, maka dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mengenai ahli sunnah wal jamaah ni, umat Islam ke zaman ni terpecah kepada beberapa puak. Berapa puak? 73 puak. Ada banyak hadis. Ada yang 73, ada yang 72, 77 gitu lah, tak ingat saya. Tapi dia kata satu puak je masuk Islam. Masuk Islam, masuk syurga. Satu puak je. Puak mana yang masuk syurga? Ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Satu puak ni bukan puak politik. Puak ahli sunnah wal jamaah. Yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak kira lah seluruh dunia mana-mana yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah Nabi kata puak ni yang masuk syurga. Tapi dengan syarat dia pegang sungguh dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka dia kata daripada ahli bid'ah. Contoh ahli bid'ah adalah Mu'tazilah sebagai contoh. Mu'tazilah ataupun Qadariyah ataupun Jabariyah ataupun Wahabiyah. Wahabi dan sebagainya. Ini dia panggil. Ada hak pesen dia kata pesen Qadariyah ni. Dia kata Allah Ta'ala tetap dah masuk syurga. Dah berapa buat maksiat, dah Allah Ta'ala nak tetap dah buat maksiat. Kalau kita ni masuk syurga pun, masuk neraka pun, dia kata buat ibadat banyak pun masuk neraka ke? Kalau kita ahli syurga kayak gitu, hari taubat kita. Dia segera semata-mata segera. Kita ahli sunnah wal jamaah terkeluar daripada pandangan-pandangan ni. Maka wajib kamu ketahui akan dia, yakni ketahui mengenai akidah yang sebenar ahli sunnah wal jamaah, dan takut olehmu bahawasanya engkau i'tikad dengan ahli bid'ah pada agama. Hendaklah kamu takut jatuh kamu daripada ahli bid'ah. Ahli bid'ah yakni seperti Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Itu zaman dulu. Tu zaman sekarang ni benda-benda yang tersesat daripada agama ialah mengenai fahaman, dia panggil ideologi. Contohnya ideologi nasional. Sebut pun payah. Maknanya hak peseng semangat kebangsaan. Semangat bangsa lebih pada agama.
Dia sebut bangsa marah. Sebut orang pelakon agama ada tahu saja. Ini semangat kebangsaan. Ini boleh rosak akidah belaka. Banyak pahaman-pahaman. Ataupun pahaman yang sebut materialistik ataupun berbentuk kebendaan. Ini semua merosakkan akidah belaka. Ni macam-macam. Kalau anak-anak muda ni macam-macam. Dia panggil ni black metal. Kita pun tak erti kot. Black metal ataupun macam-macam lagi yang berlaku hari ni. Ini kena takut ni. Kerana perkara ni boleh merosakkan akidah. Ada hak tu dia kata apa ni dia panggil JIT. Tidak takut Tuhan apa? Ada satu bahaman dia kata tak takut Tuhan. Dia tak takut Tuhan. Tak takut Tuhan ataupun kebendaan bagi mereka harta saja dan sebagainya. Ni benda-benda ni boleh merosakkan akidah. Saya pun tak tahulah apa ni hak macam hari ni. Kita tahu black metal aja. Dengar cerita ni macam-macam lagi yang masuk pada remaja-remaja kita hari ni. Yang meracuni fikiran remaja kita dalam keadaan tertentu tidak sedar. Sudah merosakkan akidah mereka. Maka dia kata, takut kamu etika ahli bid'ah pada agama Allah. Iaitu barang yang tiada datang dengan dia kitab. Tak ada dalam kitab. Dalam Al-Quran. Tak ada dalam Al-Quran. Ada ajaran yang tangan semayang. Ada ajaran yang tidur minum arak atas Quran. Ada macam-macam ajaran. Kalau baca dalam majalah ada juga je cerita perkara-perkara yang macam ni lah. Wallahu alam benar tak benar, tapi boleh merosakkan. Di antaranya nak masuk kumpulan tu kena pijak Al-Quran dulu. Ni ada cukup dahsyat hari ni, rosak akidah. Dalam keadaan rosak akidah, orang tak tahu hari ni. Dan saya dimaklumkan baru ni, wallahu alam benar tak benar, dia kata ada satu drama. Dalam drama tu dia ada selit ajaran Bible. Jadi kena macam-macam hari ni kita tak sedar kadang-kadang. Perkara-perkara ni berlaku. Jadi wallahu alam lah. Ada pun dalam filem banyak dah. Orang putih sendiri pun buat masuk filem. Filem mengenai Tuhan yang berjisim dan macam-macam. Anak kita suka tengok filem merosakkan akidah. Merosakkan akidah. Gitu juga dengan lagu. Dulu lagu trash saya panggil dululah. Ni ada lagi ke trash saya tak tahulah. Bab-bab hiburan ni tak tahu, banyak tak tahu pada tahu. Baik tak tahu lah. Kan tahu kan penipala pula. Jadi trash. Lagu tu duk puja ke syaitan. Duk hina ke Tuhan. Anak-anak kita hak tak tahu ke makna nyanyi juga. Nyanyi tak tahu makna. Ini rosak akidah kita. Rosak akidah hari ni. Maka tiada datang dengan dia kitab. Tak ada dalam kitab dan azhar hadis. Dalam hadis pun tak ada juga. Ini banyaklah etikot. Walaupun dalam kitab ni dia cerita zaman dia dulu, zaman Imam Ghazali, macam Mu'tazilah, Qadariyah, zaman kita cara kita. Macam-macam perkara yang boleh merosakkan akidah. Rosakkan akidah kita. Dan adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan dan segala dalil tauhid ada maujud asalnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah taala. Jadi nak beritahu jauhlah kita daripada etikad yang sesat. Nabi sebut dalam hadis, dia kata di akhir zaman akan datang satu fitnah kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap. Fitnah macam kita keluar pada malam yang gelap. Gi mana-mana gelap belaka. Kalau siapa waktu malam. Mana keluar daripada rumah, fitnah belaka sama dah. Nabi sebut. Sehingga kan dia kata yusbihu mu'mina wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran. Dia kata
Di waktu paginya beriman, di waktu petang kafir. Di waktu petang beriman, pagi besok kafir. Dan orang keluar Islam ni, keluar daripada Islam, dua agama dengan habuan dunia yang sedikit. Ni Nabi cerita akhir zaman. Bimbang, kita bimbang anak-anak kita. Anak-anak kita ni kita bimbang akhir-akhir zaman lah ni. Kita satu tak semayang satu hal, akidah rosak dah sudah. Na'udzubillah. Seorang hamba Allah Ta'ala, dia ni terlibat dalam aktiviti nak menyelamatkan orang-orang Islam. Dia selalu beri maklumat pada saya. Tapi kemarin dia tunjuk saya. Dia kata orang Puang ni nama sekian-sekian, tambah khabar. Nama sekian-sekian. Dia ni bercita-cita nak masuk Kristian. Umur dia lebih kurang dalam 18. Perempuan. Lebih kurang dalam 18 lah. 18 ke 17 gitulah. Memang muda lagi lah. Sekolah tak tahu kala dah. Lari ke Singapura. Dalam proses pertemuan nak jumpa padri, nak masuk Kristian. Jadi ada seorang orang Puan Muslimat lah, dia pernah datang sini. Dengan daya kerja dia, alhamdulillah. Tak masuk Singapura tak boleh. Dengar cerita, kalau tak silap saya faham, ikut telefon pujuk, dia balik semula. Pergi ke Terengganu, duduk rumah. Dua rumah tadi, tabiah dia, alhamdulillah tak jadi masuk Kristian. Pakai tudung selalu. Itu hak tahu, hak dah tahu. Pakai tudung. Jadi nak beritahu, mak ayah dah tahu. Dan pengalaman saya pernah buka satu laman web internet. Dulu saya langgang kat internet, tapi saya rasa ni tak mahu langgang dah dalam internet. Jadi saya tengok internet, ada satu pelajar universiti, nama khabar nama universiti tadi, satu pelajar universiti. Ada seorang tu dia ambil gambar, dia ikut daripada jauh. Dia kata, ke manakah perginya pelajar ini? Pelajar ini pakai jibab, budak muda lagi, perempuan dua-dua pakai jibab, naik kereta kancil, dan satu kereta ikut. Kereta yang ikut ni buat masukkan dalam internet. Dia ikut daripada jauh. Bila dia ikut, rupa-rupanya kereta ini sampai ke gereja. Sampai ke gereja, kemudian dia pergi kat buka pintu gereja. Bukalah pintu, didapati ada, kalau tak silap seorang ke dua orang, saya tak ingat dah, padri yang menyambut dia masuk dalam. Kemudian perempuan tadi pun masuk dalam, pintu pun tertutup. Jadi tak tahulah, orang tu tulis, dia kata dia masuk ke dalam gereja, dia tak tahu buat apa-apalah. Tetapi adakah munasabah, dia kata pelajar yang pakai tudung, pelajar Islam masuk dalam gereja. Tu kita bimbang hari ni. Imam Ghazali dia tak dah, dia kata akidah, dia kata yang boleh rosak itu zaman dia dengan cara pegangan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan macam-macam. Tapi zaman kita dengan cara lain. Sehingga kan Nabi sebut, ingat pagi beriman, petang jadi kafir. Petang beriman, pagi jadi kafir. Wal-iyazubillahi min zalik. Kita mohon pada Allah, moga-moga kita terselamat, anak-anak kita pun terselamat. Dan kalau kita tambah belajar bab agama, kita sendiri tambah belajar kuliah, tambah dengar, tak dapat beza dah. Macam mana kita nak pelihara anak kita pula? Tu tidak dapat tidak. Dia kata kena belajar ilmu. Biar belajar tu sampai kepada kita kenal Allah Ta'ala, tauhid. Dan kenal Allah Ta'ala, mari harta, mari apa-apa, tak akan tukar agama. Dan kenal Allah Ta'ala, bila akidah tertanam dalam hati, mari ujian apa-apa tak ada dah. Tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dan segala dalil tauhid, biar belajar kalau boleh, biar tahu segala dalil tauhid. Dan dia kata ada maujud asalnya di dalam kitab Allah, dan dalil-dalil tauhid
ada dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran dah cerita dah tentang Allah Ta'ala, tentang ketuhanan. Dalil-dalil tauhid yang menjadi pegangan kita. Dan di atas jumlahnya, tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa. Dan juga dia kata segala jumlahnya, kerana segala perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dengan agama kita, dengan iman kita. Tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa. Binasa itu binasa agama. Dan Allah Ta'ala beritahu dalam kitab dia satu perkara ataupun ilmu-ilmu yang menyelamatkan kita daripada rosak agama kita. Yang kata binasa itu binasa agama. Jadi Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita belajar agama, hingga kan agama tak dibimbing kita, iman yang ada dalam diri kita selamat kita dari segi rosaknya agama. Hari ni cukup bimbang, bimbang takut rosak agama. Nampak sehat saja tapi akidah rosak. Ini cukup bimbang hari ni. Serta jumlahnya, maka menuntut akan dia fardu tadi, fardu ain atas wajib seseorang tadi. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf wajib belajar fardu ain. Apa makna fardu? Maknanya siapa buat dapat pahala, siapa tak buat dosa, yakni diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang duduk rumah tak mau belajar pun, sikit abuk tak mau belajar, tak mau belajar, maka berdosa bagi dia kalau dia tidak belajar ilmu fardu ain. Belajar ni wajib. Talabul ilmi faridatun wajib. Wajib macam mana? Macam orang cari nafkah wajib. Orang cari nafkah macam mana pun pergi cari nafkah. Sebab apa? Sebab wajib cari nafkah. Dalam bab wajib cari nafkah ada alasan. Tak ada alasan sibuk dah. Dia jadi jumpa je. Ada anak pun pandai dia si nak tok mana anak. Kita cari tok sini anak bab kita nak cari nafkah. Tapi dalam bab cari ilmu macam-macam alasan. Kita kena faham dalam bab ni. Wajib belajar fardu ain. Tiada harus bagimu meninggalkannya. Tiada harus. Tinggal ilmu belajar haram. Berdosa kita tak belajar. Lagi sebab Allah Ta'ala tanya lagi. Kita nak jawab mana? Allah Ta'ala kata mu semayang tidak sah, tak ada tamak nina. Dia kata tak ada orang nak ajar. Tak ada orang nak ajar. Kita nak jawab gitu. Sedangkan kita wajib pergi belajar. Wajib pergi belajar. Maka inilah ilmu yang wajib kita belajar, ilmu fardu ain. Wabillahi taufiq. Dengan Allah Ta'ala lah taufik pertolongan. Dan ada pun hak yang tertentu fardu daripada ilmu sir, yakni ilmu tasawuf. Sir ni rahsia. Ilmu tasawuf itu mengenal bagi yang mewajibkan akan dia. Kita kena kenal perkara yang wajib tentang hati kita, tentang rahsia kita. Mengapa wajib? Kita wajib belajar tentang ikhlas. Wajib belajar sebab ibadat tak boleh buat kecuali ikhlas aja Allah Ta'ala terima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mengabdikan diri pada Allah, tidak diperintahkan buat amal ibadat kecuali ikhlas. Allah Ta'ala tak kata asal mayang sudah dah. Tak ada ayat suruh semayang saja-saja. Tapi ada ayat lain dia kata mukhlishina lahuddin. Hak aku perintah semayang, puasa, haji, zakat tu bukan suruh perintah. Tapi dalam ayat lain itu kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Apa makna mukhlisin? Dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita dah faham asal mayang sudah. Kita faham. Akak go takbir nas tengah. Nas tengah boleh tahan pukul 7. Allahu Akbar. Mayang asar. Apa dak tak lalu jamak takdim? Jamak takhir tak lalu. Tak ada arah.
Dia kata tak apa, kita mayang so lewat garis awal. Sebab apa mayang so? Mayang garis lalu, rabang lalu. Tak ada arah lah. Allah Ta'ala suruh buat ibadat mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Maka wajib kita belajar bab ikhlas. Macam mana nak jadi ikhlas. Ada dalam bab ikhlas, Imam Ghazali nanti terang macam mana nak jadi ikhlas, macam mana sifat ikhlas. Akibat ikhlas ni, kalau tak ikhlas apa yang jadi pada amalan kita. Belajar bab ikhlas. Lain daripada belajar bab ikhlas, apa? Belajar bab sabar. Sabit tak sabar kita, habis amal ibadat kita, pahala kita. Sabit kita tak sabar. Sebab tu kita bukan takut ujian tu. Allah Ta'ala beri ujian satu hal, tapi kita bimbang. Kita tak sabar dengan ujian tu, lagi bahaya. Tak apalah ujian Allah Ta'ala beri, tapi hak bimbangnya apa? Hak bimbangnya kita tak sabar dengan ujian. Sebab tu bila nampak kena ujian, nampak Allah Ta'ala. Ini datang daripada Allah. Datang pada Allah Ta'ala. Orang pemari ni, orang buat jahat ni, orang buat khianat ni, orang buat gini. Itu makhluk je. Sebab musabak saja. Hak datangnya Allah. Allah Ta'ala nak uji ni. Apa dengan orang ni, melalui orang ni? Tujuan dia apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kamu. Kita kata sabar orang duk cocok. Ya sungguh kacau dengan orang jahat kat aku ni. Hilang sabar. Maknanya Allah Ta'ala nak beri pahala kita, habis dah beri pahala kita. Ni yang kita bimbang. Bukan bimbang atas sakit tu. Bimbang atas tidak sabar. Sebab Nabi sebut dah. Orang setiap musibah yang kena, walaupun kena duri, tetap mendapat pahala. Tapi dengan syarat dia sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Maka kena belajar bab sabar. Belajar bab tawakal. Wajib belajar bab tawakal. Serah diri pada Allah. Usaha-usaha. Kita usaha-usaha. Tak apa berjaya. Tak apa berjaya. Terima Allah Ta'ala beri takdir kita, rezeki kita banyak ni. Hati kita tenang. Jadi nak beritahu, belajar tentang tawakal. Jadi banyak perkara-perkara yang wajib kita belajar. Dan yang menegahkan akan dia. Kena belajar perkara yang menegahkan akan dia. Kenapa kena tegah? Kita kena jauh. Masuk tegah kena jauh. Apa kena jauh? Contohnya takabur, kena jauh. Bahaya juga. Kita rajin ibadat, ia jadi takabur juga. Kena belajar pula. Sabit kita takabur, habis juga amal ibadat kita. Buat ibadat banyak. Hamba hari kedua puasa lalu. Cerita kau agak. Puasa pula direct semua. 6 hari. Kalau 15 hari mulai puasa. Belah sawak. Dia tu. Orang lain dia puasa. Ada 6 hari je tu. Payah dah puasa tu. Duk kata kau orang sama. Puasa amal ibadat. Patut orang tak tanya bang. Bukan aja puasa 6. Kiam mula duk tinggal kau. Dia cerita. Dia. Nak cari ruan ni orang macam bukan pun nak puji. Dah puji lah tu. Allah tak ada arah. Duk bangga ke diri. Duk bangga ke diri Allah. Payah kita. Sebab tu sabit ilmu, kadang-kadang sabit ibadat kita jadi bangga. Sabit ilmu, ada ilmu. Orang alim dengan cara dia. Awak nak cari mana ustaz macam saya? Padang. Dia mari tu. Pasal dalam Terengganu ada bagi yang ilmu ni saya hebat kali. Mai tu biar ayat bangga diri habis. Habis lah terbatas lalu. Bagi yang ilmu. Bagi yang kaya, berasa dengan kaya dia. Tahun ni banyak infak fisabilillah. Dengar cerita orang ustaz tu kata saya banyak kali. Padang. Ada cerita kau orang. Habis pula pasal infak. Kena belajar. Bagi yang sombong takabur kena belajar. Kita belajar tu bukan nak jadi takabur dah. Supaya kita dapat menjauhkan diri. Sebab tu siapa nama? Huzaifah Al-Yaman. Dia belajar dengan Nabi.
Dia belajar dengan Nabi, dia tanya tentang orang lain, tanya tentang pahala, tanya tentang kebaikan, dia tanya tentang keburukan. Macam mana orang jadi gini, neraka macam mana, takabur macam mana, sombong, tanya tentang keburukan. Orang pun tanya dia kata, aku tanya tu aku bimbang, takut ada pada diri dia. Takut ada pada diri dia. Jadi kita kena belajar tentang takabur. Daripada takabur benda apa? Ujub. Ujub ni rasa bangga diri. Lepas tu tentang riak. Kena belajar tentang riak. Riak ni maknanya buat ibadat nak menunjuk ke orang. Dan kita rasa suka kalau orang buat ibadat tu, kita buat ibadat orang tengok dan kita buat sungguh-sungguh. Tujuan dia kerana makhluk, bukan kerana Allah. Kita kena belajar. Kadang-kadang contoh je. Bila kita buat baik, ngaji tiap-tiap malam. Kita ngaji memang tujuan kita nak ngaji, tak ada tujuan kita nak suruh jiran kita dengar, memang kita nak ngaji. Jadi bila kita ngaji, jiran kita dengar biasa. Tak ada niat pun. Kita ngaji tiap-tiap hari. Jiran kita duk puji Allah. Benda apa ni? Mek tu rajin sungguh ngaji. Tiap-tiap malam dia mengaji. Orang tak puji depan kita, orang puji belakang kita. Kata awak tahu dah ni, Allah saya jiran dia, saya dengar umur dia tiap malam. Gitu. Orang ni pula dengar kau cerita kau orang. Lama-lama siapa ke dia? Dia pun ngaji, dia kata orang duk puji aku ngaji. Kaki kan aku ngaji kan, aku duk puji-puji kan, kaki jadi ngaji kerana pujian pula. Jadi riak pula. Biar tamu ngaji lah. Jadi gitu. Tamu ngaji. Orang pun tak dengar dah dia ngaji. Orang pun tak puji dia. Dia kata sebab tu dia tamu ngaji. Kata Fudail bin Iyad, orang yang meninggalkan ibadat tu dia kira riak juga. Walaupun dia tinggalkan ibadat tu, tujuan dia nak lari pada riak. Kira riak juga. Kerana kata ulama, riak itu buat ibadat dengan tinggal ibadat kerana makhluk. Maka dia kira riak. Dah tambah riak, dah kira orang puji, orang buat apa-apa, baca Quran dia ada amal, tak kira orang. Orang nak kata kita aling ke, kita guna cara kita. Orang nak kata kita lebar guna cara kita. Orang nak kata apa, kita buat sama ibadat. Asal cara orang, insya-Allah dia akan jadi orang yang tidak riak. Tu kena belajar tentang riak. Dan banyak lagi lah. Kita kena belajar perkara tu. Hingga hasillah bagimu membesarkan agama Allah. Bila kita dah tahu dah riak macam mana, takabur macam mana, ikhlas macam mana, akhir sekali apa berlaku? Kita nampak Allah. Nampak Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala beri kaya. Orang kata kayanya kamu, haza min fadli rabbi. Jawab gitu. Ini daripada Allah Ta'ala belaka. Liyabluwani aashkuru am akfur. Nak uji aku. Aku syukur ke tak syukur? Dia tak kata dah, Allah ampun nega macam mana siang malam. Tak ada dah tu. Ayat tu tak ada dah. Dia nampak Allah Ta'ala belaka. Apabila dah faham dah. Rahsia hati dah tahu dah, hati dah bersih dah. Maka dia kata hasil bagimu membesarkan akal Allah Ta'ala. Dan niat dan ikhlas baginya. Dan sejahtera amal ibadat dia. Dan ibadat dia pun ikhlas, niat dia pun kerana Allah. Ibadat dia pun ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan sejahtera amal dia. Maknanya selamat amal ibadat dia. Yang kita bimbang amal ibadat kita tak selamat benda apa? Yakni amal ibadat kita terbatal pahala. Terbatal pahala, waktu cukup bimbang. Amal ibadat boleh terbatal. Contoh terbatal pahala, dengki. Banyak amalan yang boleh batal pahala, dengki. Bagai contoh dengki. Bila kita Allah Ta'ala beri kelebihan pada seorang, tak beri kelebihan tu pada kita. Kita pun rasa nak marah. Bila rasa nak marah, kita pun buat macam-macam supaya biarlah orang tu alih pandangan dia. Orang ramai alih pandangan daripada pandangan alih ke dia, alih kita. Cara dia,
Kita cerita keburukan dia, kita buat macam ni supaya orang tak paling dah ke dia, paling kita balik. Ini dia panggil dengki. Perbuatan yang macam ni boleh merosakkan amalan. Dengki ni berlaku-belaka. Pengkat orang biasa, pengkat orang miskin sama miskin, dengki. Miskin sama miskin pun dengki. Orang pengkat sederhana dengan sederhana, dengki. Pengkat kaya sama kaya, dengki. Pengkat jahil sama jahil, dengki. Yang dahsyatnya pengkat alim sama alim. Alim sama alim pun dengki juga. Orang alim pun dengki, dengki. Pengkat alim sama alim pun dengki. Amalan ini boleh merosakkan kita. Habis rosak amalan kita. Jadi bila dah hati dah bersih, dah belaka, dah tahu rahsia tasawuf, dah habis dah ada dalam hati, maka selamat amalan dia. Dan dia kata kebanyakannya yang demikian itu tersebut di dalam kitab ini, insya-Allah. Dan perkara-perkara ni mengenai ilmu tasawuf banyak dalam kitab ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh ada dalam kitab-kitab lain, tetapi kitab ni membahaskan ilmu tasawuf, iaitu ilmu penyucian hati. Dan ada pun had barang yang wajib yang dituntut pada ilmu syariat, ilmu fiqh kita nak belajar. Dah macam mana ni hamba tak jadi ustazah ni boleh masuk syurga dak? Kena baca. Rumah hamba tak ada kitab banyak-banyak. Surat khabar majalah wanita ada lah. Ke macam mana ilmu kita kena belajar ni? Maka dia kata barang yang wajib dituntut daripada ilmu syariat, maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib. Barang yang wajib kita buat. Tiap-tiap yang wajib berbuat akan dia. Benda yang wajib kita buat. Kenapa kita wajib buat? Kenapa? Sembahyang wajib tak? Wajib. Kena ada ilmu tentang sembahyang. Kenapa lagi kita wajib buat? Puasa wajib tak? Kena ada ilmu tentang puasa. Tu kena tu. Bukan semua ilmu. Ada orang yang tidak terlibat dengan perniagaan, dia jadi suri rumah tangga. Dia tak belajar ilmu perniagaan Islam. Dosa tak dia? Dia tak berdosa. Sebab tak wajib dia, sebab dia tak berniaga langsung pun. Dia jadi suri rumah tangga. Maknanya dah suri rumah tangga tak pandai masuk ikan singgang, mana dosa tu? Dosa ke? Dah wajib. Maknanya. Okey, baik. Maka dia kata yang tertentu, barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Maka fardu atasmu mengetahui akan dia. Bila wajib kamu buat? Mendapa wajib buat? Sembahyang, puasa. Mendapa lagi hak wajib buat? Maknanya perkara-perkara hak wajib kita buat. Maka wajib kita belajar. Wajib kita belajar. Supaya kamu menunaikan akan dia seperti bersuci. Okey, kita nak semayang kena bersuci, di antaranya berwudu. Wajib belajar tentang wudu. Wajib belajar tentang wudu. Dan juga sembahyang, wajib belajar tentang sembahyang. Kena belajar bab sembahyang, kena belajar. Dan juga puasa, wajib belajar tentang puasa. Puasa tiap-tiap tahun, kena belajar tentang puasa. Dan haji, kalau mampu, wajib belajar. Ini alhamdulillah. Bagus kok kerajaan kita, bagus kok. Dia buat kenapa? Dia buat kursus haji. Kursus haji. Sebab tu orang-orang agak tu, satu hari saya nak balik buat kerja haji dah, saya balik, saya tinggal dekat tu. Dia pun duduk orang agak, duduk. Dia tak kenal dia duduk. Saya tanya dia. Dia kata Iraq. Daripada Iraq satu, Iran mana kata. Ya, awak daripada mana? Saya kata saya Malaysia. Daripada Malaysia. Dia tu Malaysia bagus. Kata bagus apa pula bagus dia kata. Dia kata, dia kata bagus. Dia pergi buat haji tertib. Kat mana tertib? Dia kata dekat tawaf tak tolak orang. Tak tolak orang. Padang orang Malaysia kecil. Nak tolak orang pun, dia tolak orang, orang tolak dia ke bawah nungging tu. Mana kecil dia kata. Dekat tawaf, dekat syair, dia kata tertib. Tertib, dia kata mana ikut aturan dia tu. Tak macam tempat negara, tengah-tengah negara dia kata. Kita pun terfikir di antaranya mungkin kesan daripada kursus haji.
Ada kursus haji. Tu kena belajar. Dan perang fi sabilillah. Ni dalam bab jihad perang. Bab perang pun kalau tertentu kena belajar. Dan zakat kena belajar bab zakat. Hak tertentu atasmu fardunya, maka wajib atasmu belajar. Mana yang tertentu fardu atas kamu, wajib lah. Okey, kita tak pergi haji lagi. Tak pergi haji lagi. Memanglah kita tak ada ilmu tentang haji, tu tidak berdosa. Tapi bila kita nak pergi haji, kita kena ada ilmu. Sampai kita buat haji, kena ada ilmu. Kalau buat haji tanpa ilmu, tidak sah. Maka kena belajar supaya kamu tunaikan dia, yakni kamu tunaikan dia dalam keadaan kamu ada ilmu. Dan jikalau tiada, maka jikalau tiada wajib, boleh jadi kita tidak mampu. Maknanya maka tiada wajib belajar. Macam saya khabar tadi lah, orang tu tiada wajib masuk atas dia. Contohnya berniaga, dah dia duduk suri rumah tangga, tak ada apa-apa di rumah, maka tak wajib belajar bab tu. Sebab apa? Sebab dia tidak terlibat dalam perkara tu. Maka demikianlah dalam bab perkara lain. Apabila wajib dia belajar, maka inilah had barang yang lazim atas hamba menghasilkan akan dia daripada ilmu. Ni ya mesti yang kita ada. Jadi kena tahu belaka. Ada depan saya kena tahu belaka bab semayang, bab puasa. Sebab kita terlibat bab semayang, bab puasa. Kena tahu perkara-perkara yang wajib tu. Tak dapat tiada tu maknanya satu perkataan mesti. Mesti. Dan tertentu fardunya, kena tahu fardunya. Sekiranya tak dapat tiada, mesti daripada yang demikian itu. Mesti daripada yang demikian tu kena belajar. Di antaranya kitab yang kita wajib belajar Muslimat ni, kitab Muhimmah. Tu wajib belajar. Kerana dalam kitab Muhimmah tu dia beritahu kewajipan isteri terhadap suami dia. Kena tahu. Tu kena belajar. Kitab tu kena belajar. Kitab tasawuf kena belajar. Kitab fiqh kena belajar dalam bab-bab yang tertentu. Maka tidak wajib kita tahu yang halus-halus. Tahu yang halus-halus, perbahasan halus. Tahu tak mak saya Padang tak tahu mazhab Malik kata benda. Tak apalah. Perbahasan yang halus-halus, pecahan-pecahan tu kita tak tahu. Itu tak apa. Sebab itu bukan bidang kita dah. Kita tahu yang asas-asas aja. Dia panggil fardu ain. Ni wajib atas kita. Tu pun fardu ain kadang-kadang tak lepas juga. Dalam bab perkahwinan, kena tahu bab kahwin, tahu bab perkahwinan. Orang kita lah ni senang je. Kusu-kusu bebek kurang, nikah habis kita. Dah tahu benda pun ada. Dah tahu benda. Tak boleh. Kalau saya jadi qadi, nak nikah 3 bulan kusu. Dia tak boleh jadi qadi ustaz ni. Maknanya dia tahu betul-betul saya belok agama main kusu bebek kurang gitu. Dan tak tahu kala ke. Baik kita tengok. Maka dia kata tak dapat tiada daripada yang demikian itu, maka hendaklah kamu belajar perkara-perkara yang wajib atas kamu tadi. Maka apabila engkau kata, maka adakah difardukan atasku bahawa aku belajar daripada ilmu tauhid barang yang aku dapat membinasakan segala agama kufur? Ada. Maka kita fikir, adakah wajib kita belajar ni ilmu tauhid sehingga kita dapat lawan orang-orang Kristian, orang-orang kafir, ataupun menghabiskan, membinasakan, ataupun kita kata membatalkan hujah orang-orang kafir. Dengan arti kata menghancurkan agama-agama lain. Kita belajar tauhid sampai kita jumpa padri belawang itu. Perlu wajib gitu? Tak perlu macam tu. Tapi kalau kita pandai secara tu, itu lebih baik. Ada ustaz dia pandai. Ada sahabat saya lah. Dia panggil nama dia Ustaz Rashidi. Dia kalau bab menapa lawan orang-orang Kristian ni, serah ke dia. Serah ke dia. Dia boleh tahu Bible.
Boleh tahu Bible, boleh tahu Bible ni. Kat mana agama Kristian ni hak tak betul kat mana? Kat mana? Ni. Tak wajib atas kita. Tapi atas orang-orang yang tertentu dia ada tu perlu juga. Untuk menyelamatkan agama kita. Maka dia kata, bila tanya adakah kamu perlu belajar siapa membinasakan segala agama kufur, dan aku lazimkan mereka itu dengan hujah Islam. Hujah dengan hujah agama Islam, yang ni kena tahu dalil-dalil belaka. Mengapa Quran habis sutir-sutir nak khabar satu-satu ni. Dan aku binasa dengan dia segala ahli bid'ah, untuk nak lawan hujah ahli-ahli bid'ah, dan lazimkan mereka itu hujah ahli sunnah. Kemudian dengan datangkan hujah daripada Quran, sunnah Nabi. Kena datangkan semua, kena belajar sampai gitu sekali. Maka ketahui olehmu bahawasanya ini fardu kifayah. Memadai ada orang-orang yang tertentu faham tentang ilmu yang halus-halus. Ini adalah fardu kifayah. Sebab tu agama ni mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Mudah-mudah pun kena belajar. Jangan buat mudah ke agama. Sikit-sikit agama mudah. Ya buat mudah ke agama. Berapa tak semayang? Kau agama suruh semayang. Ad-dinu yusrun. Agama kan mudah. Masih ada lagi garis-garis dan rimaya so. Itu tak boleh. Itu dia panggil memudahkan agama. Kita tambah. Agama tu mudah. Kita kalau ikut agama mudah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Ta'ala tidak memberati kecuali mengikut kemampuan kita. Tak beratkan kita. Allah Ta'ala tak berat. Habis kuat dia suruh semayang yang wajib 5 waktu je sehari. Allah Ta'ala tak suruh 20. 5 pun ramai, tinggal kalau 20. Allah. Tengok mayang terawih. Hak 20 rakaat angkat takbir. Allahu Akbar 18 hari. Allahu Akbar 16 lagi. Dah kira tu. Ada orang angkat Allahu Akbar kaki 8 aku dembar lagi. Aku dembar lagi sebab ustaz tu buat 20. Ustaz buat 8 Allahu Akbar. Lama kata. Macam-macam. Main terawih hak sunat setahun kali je tu. Allah Ta'ala buat 5 tu munasabah dah. Munasabah dah dengan kita. Puasa munasabah dah. Daripada start terbit fajar sampai terbenam matahari munasabah dah. Tahu tak mula-mula difadukan puasa pada sahabat Nabi? Bila start puasa? Waktu bila? Start pada isyak sampai maghrib esokan. Antara maghrib isyak je boleh makan. Kita kalau boleh gitu maghrib isyak dah makan. Start pada garis berhenti isyak makan. Ada. Lagi boleh sumbang. Siapa ada orang nak maya isyak kena akak. Sebab antara tu je boleh makan. Itu peringkat awal mula-mula puasa. Sehinggalah turun ayat dia kata boleh makan. Start daripada kena tahan start daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tu nak beritahunya. Maka hak yang kita perlu tahu ni dalam perkara-perkara yang tertentu dia panggil fardu ain atas kita. Ada pun yang lebih mendalam siapa kita nak berhujah dengan orang kafir, siapa kita nak tahu dalam-dalam ya tu dia punya apa ilmu pengetahuan, siapa kitab dalam rumah penuh kitab. Lepas tu kena tahu belaka selok belok. Beribu-ribu masalah fiqh kena ada dalam kepala Allah. Allah Ta'ala tak wajibkan kita sampai setara tu. Wajibkan kita mengenai fardu ain. Nak wajibkan setara tu. Hak fardu ain sikit ni pun tak lepas lagi. Banyak lagi tak lepas kita. Maka ketahui olehmu bahawasanya ini fardu kifayah, dan sungguhnya tertentu atasmu itu barang yang mensahkan akan dia i'tikad kamu di dalam usuluddin. Hak kena tahu tadi. Macam kita kata tadi akidah 50 tadi kena tahu. Kemudian kena tahu pula mengenai perkara sam'iyat, adanya syurga, neraka, mendapat mizan dan sebagainya. Ini kita kena tahu perkara tu dan kita kena yakin. Tiada lainnya, tidaklah secara mendalamnya. Dan demikian lagi tiada tertentu atasmu mengetahui segala furuk ilmu tauhid.
cabangan-cabangan ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, khilaf tentang ni. Macam ni pula, macam-macam kekhilafan ataupun cabangan-cabangan dalam bab furu' ilmu tauhid. Tidak wajib kita ketahui. Yang halus-halus, perbahasan yang halus-halus dan yang mendatang akan atas segala masail, yakni masalah-masalah. Ini perbahasan mengenai ruh, mengenai arash Allah Ta'ala, mengenai kursi Allah Ta'ala. Ada perbahasan yang dalam-dalam macam tu, kita tak wajib lah. Kita tidak wajib lah faham macam tu dalam-dalam bagi orang awam macam kita semua ni. Bahkan jika datang atas musyubahah pada usuluddin yang takut bahawa cedera pada etikad, maka tertentu atasmu menguraikan demikian syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memadakan akan dia. Kalau ada timbul syubhah, kita ambil perkataan yang cukup bagi kita saja. Untuk kita faham, tak perlulah kita bahas mendalam-dalam lagi. Contohnya dalam bab perkara syubhah, mendapat ayat mutasyabihat. Dalam ayat kita belajar dari segi tauhid, Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un. Maknanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tiba-tiba kita baca ayat yadullah fawqa aydihim. Quran juga kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kita ataupun ayat lain wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Kita pun duk fikir wajah Allah Ta'ala ada mata tak? Hidung ada tak? Lepas tu dalam hadis innallaha jamilu. Comel wajah Allah Ta'ala. Comel kok hidung macam kok gini. Jangan bahas gitu. Jangan bahas macam tu. Tak siapa kita bahas macam tu. Bila ulama kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, yakni kuasa Allah di atas kuasa makhluk. Allah Ta'ala berkuasa. Yadullah ni kuasa. Kita pegang gitu, faham tu jadi. Setakat tu je. Lepas tu jangan bahas dalam-dalam lah. Kerana Allah dalam satu hadis dia kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang makhluk Allah Ta'ala, asal fikirlah zat Allah Ta'ala dalam-dalam. Bab tu satu peringkat. Kadang-kadang bila duk fikir-fikir sangat boleh membawa kepada sesat. Sebab akal kita ni tak tinggi. Kecuali kena berpandukan kepada wahyu Allah. Dan takut olehmu, dan berbantah-bantah dan berkelahi-kelahi, maka bahawasanya keduanya itu penyakit yang semata-mata. Takut kamu daripada berbahas-bahas lebih-lebih lagi tentang tauhid. Orang tanya saya satu masalah. Dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala berkuasa tak? Berkuasa? Boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda, batu, dia sendiri dah buat akak? Tengok soalan pelik. Soalan inilah yang dilarang oleh ulama. Jangan duk bahas benda-benda, duk mikir soalan gitu. Kalau kita kata Allah Ta'ala dah boleh nak buat, dia kata Allah Ta'ala kan kuasa. Dia buat gitu dulu. Kita kata Allah Ta'ala tak boleh nak buat batu besar gitu, nak diakak pun darah dia. Kan Allah Ta'ala berkuasa. Jadi bila kata Allah Ta'ala boleh buat, dah boleh buat je dah orang nak akak. Tengok soalan tu, soalan perangkat kita. Soalan ini dipanggil soalan bid'ah. Macam ni ambil gini aku ambil batu katak atas kepalamu. Susah sangat. Tanya soalan gitu. Boleh tak akak batu? Allah Ta'ala buat batu, dia diri dah orang nak akak. Gini senang-senang. Ni batu tu buat akak atas kepala dia. Baru senang. Maka jaga kamu bahas ilmu dalam ilmu tauhid ini sampai membawa pada sesat. Maka dia kata takut kamu daripada berbalah-balah, berbantah-bantah, berkelahi-kelahi. Kerana keduanya itu, yakni berbantah-bantah, berkelahi-kelahinya itu penyakit yang semata-mata tiada obat baginya. Tak ada obat. Penyakit opesan tidak ada obat.
maka peliharakan olehmu daripadanya, yakni jaga olehmu dengan sekuasa kamu. Kalau boleh elok-elok, jangan dok mikir benda-benda gini, jangan dok cari soalan-soalan yang macam ni. Maka bahawasanya orang yang berselindung akan dia tiada dapat kemenangan sekali-kali melainkan berselindung akan dia tiada dapat kemenangan sekali-kali melainkan bahawa ditutup akan dia Allah Ta'ala dengan rahmatnya dan lutufnya kelembutannya. Jadi nak beritahu kita tidak dapat selamat daripada Allah Ta'ala, kita tidak dapat selamat akidah kita kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Kalau kita dok bahas perkara-perkara yang macam tu, jadi kita hanya mohon pada Allah Ta'ala saja, jangan dok main perkara-perkara yang macam ni. Lagi dalam hadis dia kata selendang Allah, ada hadis mengenai selendang Allah. Macam dia kata takabur itu selendangku, contohnya Allah Ta'ala ada selendang, dia bahas gitu. Atau benda-benda gitu kita tahu dah, kita pegang ayat laisa kami selesaiun, guana-guana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Walaupun kata Allah Ta'ala tangan Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala, jadi kita rasa bahas perkara-perkara yang macam tu. Satu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, orang nak tanya ayat ni pada Sayyidina Umar. Orang beritahu pada Sayyidina Umar ni, ada orang nak tanya mu tentang ayat ni, ayat-ayat pelik-pelik ni, ayat mutasyabihat ni. Sayyidina Umar kata mari nak tanya. Orang tu pun mari tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedia dah pelepah tamah belakang. Main dengan Sayyidina Umar. Bila dah molek dia mari jumpa Sayyidina Umar, dia pun tanya. Sayyidina Umar kata nak tahu jawapan dia. Ni tah dia. Dia pelepah dengan pelepah tamah. Kata-kata pap darah dia. Ni tah. Baik luka ni baik sakit ni daripada rosak akidah. Duk main-main dengan perkara yang macam ni. Maka kita usah bahas mengenai perkara-perkara yang halus-halus yang macam ni, yang sehingga sampai kepada rosak akidah. Wallahu a'lam, kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم الحرام دولة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم وأئمة المسجد الحرام، كما استقبل خادم الحرمين الشريفين معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عدنان بن محمد وزان ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.